So saya nak bawa satu contoh. Okay. Sidang Kalam ada kongsi satu batu tanda ataupun batu nisan di Yaman. Sebab ada orang tak boleh terima kita kata ada isu kuburiah dekat Yaman. Ada isu penyembahan kubur dekat Yaman. Ada isu ghulu, pelampauan dalam menziarahi kubur di Yaman. Maka kami tunjukkan satu batu tanda. Dan batu tanda ini, dia batu nisan ini adalah di perkuburan Zanbal. Dan perkuburan Zanbal ni adalah sebuah perkuburan yang terkenal. Tak ada orang boleh kata bahawa perkuburan ini tidak dikenali. Ulama-ulama Yaman pun tak tahu benda ni berlaku. Tak. Sebab kita ada video, kita ada rakaman di mana habib-habib besar Yaman telah sampai ke Zanbal dan kita kata macam beriktikaf lah dekat kawasan perkuburan ini. So mustahil mereka tidak tahu apa yang tertulis dekat batu nisan kubur ni. Ini adalah kubur milik Umar Mihdar. Bukan milik Umar Mihdar ditanam di situ dan dia ni dikira sebagai seorang wali besar di Yaman. Tertulis di atas batu tanda dia ni. Of course lah, batu tanda ni bukan dia yang tulis. Tetapi ada orang selepas tu yang tulis, orang yang buatkan batu nisan ni yang tulis. Apa teks Arab dia? Qif bitta'addubi wal huduri musalliman mutadarri'an fi hadratil mihdari qul ya abal khattab tazfaru bil munah wa bihi istajir fahuwa al azizul jari wa anikh bisahati judihi nujab ar-raja fahuwa ad-daminu hawaij az-zuwari hadha madfanu sultan al-awliya fi kulli zamanin wa makanin wal mutasarrifu bi'izni maulah في جميع الأكوان القطب الرباني والغوث السمداني الشيخ المحضار. Sejemahan dia. Wahai Umar, wahai Mihdar. Atas tu je, ya Umar Mihdar. Wahai Umar Mihdar. Sampai-sampai je dia suruh orang seru. Sampai-sampai je sudah ada penyeruan dekat situ. Ya Umar, ya Mihdar. Berdirilah wahai penziarah dengan hati yang khusyuk dan beradab. Kepada siapa? Orang ingat kepada Allah kan? Kepada Allah tak ada masalah. Berdirilah wahai penziarah dengan hati yang khusyuk dan beradab. Ucapkan salam dan rendahkan diri di hadapan Mihdar. Apa ni? Kan? Kita nak dengar juga para habaib punya explanation apa benda ni. Kan, khususnya mereka yang telah menziarahi kubur-kuburan ini. Katakanlah, ni dia suruh penziarah katakan benda ni. Wahai Abul Khattab. Saya rasa Abul Khattab ni adalah gelaran kepada Umar Mihdar. Wahai Abul Khattab. Maksud dia suruh, serulah, nescaya akan dipenuhi keinginanmu. Kamu panggil dia wahai Abul Khattab, keinginan kamu akan dipenuhi. Mintalah perlindungan dengannya kerana dialah yang terhebat. Fahuwal aziz al-jar. Aziz al-jar ni maksud dia orang yang dia ni bagus layanan dia kepada orang sekeliling dia. So maksud dia minta, dia akan bagi. Singgahlah di hamparan kemuliaannya, nescaya hajat akan tertunai. Dialah penjamin hajat-hajat para penziarah. Kif? Wahai asatizah, para habaib, ini kalam mardi, ini kalam yang diredai, yang diterima. Apakah hukum bercakap dengan kalam-kalam seperti ini dan meletakkannya di atas batu tanda kuburan? Bukankah kita tidak dibenarkan untuk tajussisul qabr? Ini kan mujassas ini. Bukan itu saja, ditambahkan pula dengan syair-syair seperti ini, permintaan-permintaan kepada sahibul qabr. Apa hukumnya? Saya nak tanyalah, kalau ada mufti ke, ustaz-ustaz ke, pakar-pakar fiqah ke. Kenapa batu tanda sebagi ini dibiarkan dan dibenarkan untuk dibina di atas kuburan?
Dan apa sebenarnya pendirian para ulama di Yaman berkenaan dengan perbuatan seperti ini? Tak habis lagi. Ini adalah kubur sultan para wali pada setiap masa dan tempat. Maksud dia apa ini? Dia adalah sultan para wali pada setiap era, yang mengurus sekalian alam dengan izin Tuhan. Bukan satu alam, Sekalian al-akwan, plural. Wal mutasarrifu biizni maulah fi jami'il akwan. Mutasarrif ni maksud dia yang mengurus, yang mengawal, under total control. Itu tasarruf. Awak ada tasarruf pada duit awak. You can do whatever you want with it. You can throw it, you can belanja, you can bagi orang. So bila tasarruf fil kaun ni, they have total control. Milik dia. Dia boleh buat apa dia nak. Dia boleh manipulate as much as they want. Al-mutasarrifu bi'izni maulah fi jami'il akwan. Nanti akan ada pula pihak-pihak yang tu biizin maulah tu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya, itu saja ke pembeza Allah dengan wali kutub ni? Allah bagi izin, wali kutub buat, tapi wali kutub boleh buat semua yang Allah buat. Bukankah itu telah menyekutukan Allah? Adakah Allah redha dengan kalam-kalam seperti ini? Kalau ini diizinkan, maka syirik ni jadi begitu halus dan begitu kabur. Mustahil agama Allah yang begitu jelas ini, Allah hantar para nabi untuk ajar tauhid, tiba-tiba ada manusia, ada makhluk yang Allah beri mandat mengurus sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, ma makna Rabb? Allah Subhanahu wa taala Rabb ni mudabbir. Allah lah yang mengurus alam ini. Allah Subhanahu wa taala yang handle, yang supervise, yang observe. Tapi tiba-tiba ada mutasarrif biizni maulah fi jamil akwan. Lepas tu banyak mutasarrif ni. Setiap tarikat kata dia punya wali kutub, dia punya syekh wali kutub mutasarrif. Cubalah tanya, setiap tarikat akan kata dia punya wali lah sebagai wali kutub. Takkan benda macam tu pun tak boleh nak settle. Takkan tak clear. So siapa yang uruskan langit? Syekh siapa pula ni? Siapa yang uruskan wanita tu buat anak ada keguguran? Wali siapa yang bertanggungjawab ni? So ni tiba-tiba sudah ada satu dimensi kekuasaan lain, yang mana jika kita tidak menjaga keimanan kita, kita akan hidup di alam khayalan, di alam dewa-dewi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So bagi mereka yang masih berada di Yaman, tolonglah jumpa para ulama mereka di sana, tanya. Jumpa para ulama kamu, tanya. Adakah kalam-kalam seperti ini diizinkan? Dan dari mana didapati bukti bahawa Umar Mihdar ini menguruskan alam? Di manakah dalil yang mengatakan bahawa orang-orang soleh ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan mandat untuk mereka untuk menguruskan alam ini? Di manakah buktinya? Ada orang bagi dalil, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita minta dia, mana dalil wali kutub ni? Mana dalil tasarrufil kaun? Bahawa wali-wali menguruskan alam. Dia bagi ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menjadikan manusia pada sebaik-baik kejadian. So dia nak kata, kalau malaikat ada uruskan certain things, maka kita sebaik-baik kejadian, maka sudah tentu di kalangan kita ada yang mengurus segala-galanya. Ini takalluf dan tafalsaf. Dia berfalsafah. Okey? Dan merepek pun falsafahnya. Malaikat menguruskan itu dan ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi mandat. Dan kamu seolah-olah mendakwa bahawa Allah ni mutanaqid dan agama Islam ni mutanaqid. Dalam satu hal, Allah berikan tanggungjawab kepada malaikat maut untuk cabut nyawa. Dalam satu hal Allah bagi kepada Sayyidina Jibril tanggungjawab untuk berikan wahyu. Dalam satu hal Sayyidina Israfil yang menguruskan hujan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba pula, siapa yang sampai satu level yang tinggi, dia diberitahu cerita lain.
Bukan malaikat-malaikat ni yang uruskan, tetapi wali kutub. Dia ada kepala dia. Maksudnya mungkin malaikat ni pun bekerja di bawah wali-wali kutub ini. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Apa lagi dalil yang mereka bawa? Itu malaikat mengurus, itu malaikat lah bro. Orang tanya mana bukti wali kutub mengurus alam. Itu je. Itu dia melompat-lompat. Lepas tu bawa lagi satu. Rasulullah SAW pernah kata, siapa tersesat dekat padang pasir, kata apa? Ya ibadallah ghithuna. Wahai hamba Allah, selamatkan kami. Wali kutub tu. Tiba-tiba dia buat connection bahawa inilah wali kutub. Ini rijalil ghaib. Ini abdal, ni autad. Rasulullah SAW tidak ada menjelaskan pun minta tolong ni kepada siapa. Yang paling direct adalah dua, iaitu malaikat dengan jin. Awak dah desperate, minta je tolong, yang penting selamat, betul? Yang penting jangan buat syirik. Wahai para malaikat yang berada di sini, ataupun jin pun jadilah, kan? Aku dah sesat ni, kan? Mana tahu ada jin Islam kat kawasan ni, tolonglah, kan? Tiba-tiba jin tu datang, kan? Aku boleh tolong dengan syarat kau sembah aku. Tak boleh lah. Tak boleh. Dalam keadaan macam tu boleh tak minta tolong? Boleh, dengan syarat tak ada syirik. Kau sembelih kambing sikit, sembelih ayam, kasih darah sikit, baru aku bagi. Baru ni pasal bagi darah, kan? Ijazah tarekat. Okay, soalan sahabat kita tadi tu, alam jin ni dia ada alam yang ghaib. Syaitan-syaitan ni dia suka minta penyembahan, dia suka minta bayaran, galang ganti. Kalau jin Islam pun minta, jangan bagilah. Sebab apa? Sebab kita takut itu dianggap sebagai satu bentuk penyembahan. Okey? Jangan bagi. Sebab kalau bomoh-bomoh ni, bila dia orang buat amalan tu, amalan ni, ritual tu, ritual ni, biasanya akan ada. Kita tak boleh anggap dia sebagai satu macam transaksi. Susah. Sebab alam ghaib. Kan, alam ghaib. Kita tak tahu dia setan ke dia jin. Kita tak tahu dia boleh mengaku aku jin Islam, tapi sebenarnya dia setan. Betul? Dan kalau setan confirm, dia akan ada elemen penyembahan yang diselitkan. Sebab tu kita nak percaya jin Islam, jin kafir minta tolong ni masalah. Kecuali kalau dalam keadaan desperate dan dia tak minta apa-apa. Silakan. Kata ada jin datang tolong awak, kau perasan tak semalam kau accident, kan? Tak ada apa-apa. Aku lah tu tolong, kan? Nak tengok bukti, kan? Kata dia datang dalam mimpi awak, tak mustahil benda ni. Ada jin dia nak tolong, tak ada masalah selagi awak tak panggil dia dan awak tak bayar apa-apa pada dia. Bila ada pembayaran, bila ada seruan, no. Kenapa? For the very reason kita tidak boleh check betul ke dia Muslim ataupun tidak. You cannot check. Dia boleh menipu awak, kata aku Muslim, aku solat, tapi sebenarnya dia syaitan khabith, syaitan yang dahsyat. Okay? So ini dia panggil sebagai nasab. Bagi yang tak setuju, silakan kedepankan hujah anda. Bagi saya ini perkara yang tak patut ada dekat sebuah kawasan perkuburan. Batu ni sepatutnya para ulama dekat sana lebih tegas dengan batu-batu seperti ini. Orang awam datang yang boleh baca, siap ada apa guideline lagi kena buat apa, minta. Ada kipas lagi tu kat atas. Seolah bila sampai je awak disuruh untuk buat. Kalau tak ada idea pun, idea tu akan datang sebab apa? Batu tanda tu suruh buat. Dan kau seru dia dengan nama ni, dia akan jawab. Dia akan jadi penjamin kepada hajat-hajat engkau. Jamin ni. Nabi pun tak berani nak jamin sesiapa punya doa tertunai tau. Puak-puak ni boleh kata jamin. Inilah tahap pelampauan sebahagian pihak dah sampai. Lepas tu bila kita kata ada pelampauan kuburan, orang tak terima. Ni kat mana ni? Ni kat Zambal. Ni dekat Tarim. Tolonglah. Jangan kata orang fitnah Wahabi. Sebab apa? Sebab kamu nak sembunyikan benda-benda macam ni. Dan kalau kamu buat seorang-seorang dekat sana, kamu tak sebar ke satu dunia, kita tak tahu, dan kami pun tak akan make a hoo-ha out of it. Tapi orang budak-budak yang pergi belajar dekat Yaman, lepas tu unsur-unsur begini sudah masuk ke tanah Melayu, sudah semakin giat,
Tu masuk pula ustaz-ustaz yang mempertahankan konsep tasarruf. Tak ada masalah wali-wali mengurus alam. Dia macam Prime Minister mengurus, maka wali-wali ni mengurus alam. Kami jujur wallahi tak ada masalah kalau Allah dan Rasul beritahu kami. Kami tak kata kuasa Allah ni kami yang akan kawal. Tak. Suka hati Allah nak buat apa dengan kuasa dia. Kalau dia beritahu kita dengan jelas dalam Quran dan dalam sunnah, ya ada hamba-hamba aku yang tertentu, aku berikan mandat mengurus alam ini. Allah kata, Nabi kata, we will not say anything. Tak ada. Dan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun cerita lain. Siapa paling layak untuk mengurus alam ni? Kalau benar ada yang mengurus alam ini, Rasulullah lah. Tapi adakah Rasulullah berjaya untuk mengubah detikan hati Abu Lahab? Mengubah detikan hati Abu Talib? Bukankah geng-geng wali kutub ni mendakwa bahawa wali-wali kutub boleh mengurus detikan hati orang? Awak kalau tak nak iman, dia boleh tanam iman dalam jiwa awak. Dia boleh cabut iman daripada diri awak. So Nabi SAW tidak ada kuasa untuk masukkan iman ke dalam jiwa pakcik dia, atuk dia. Dan Rasulullah diberitahu oleh Allah untuk kata apa? Aku tak memiliki perbendaharaan Allah. La aqul lakum inni a'lamul ghaib. Dan aku tak kata aku tahu yang ghaib. Nabi SAW tidak boleh memberi manfaat atau mudarat dengan dirinya. Nabi SAW tidak tahu yang ghaib. Tapi tiba-tiba ada pula wali kutub yang mengurus alam. Ish, macam mana ada orang boleh terima teori macam ni? Dulu saya bila baca pasal tauhid, kita belajar pasal sejarah syirik, kita kata, macam mana lah manusia boleh sampai tahap ni? Tak masuk akal lah. Tapi berlaku zaman kita ni, ada orang-orang yang duk defend, duk promote teori macam ni. Kita kata, ya Allah, kamu tak belajar ke daripada sejarah syirik? Kita tak belajar ke? Berapa banyak kali syirik nak berlaku dalam sejarah manusia untuk kita belajar? Allah ulang untuk benda sama. Ni Nuh, kaum dia, ini masalah mereka. Aku hancurkan. Aku hantar Nabi lain, buat perangai sama. Aku hancurkan. Aku hantar Nabi lain, buat perangai sama. Sampai ke zaman Nabi Muhammad, tak belajar-belajar kita. Sebab rasa layak untuk mengagungkan orang-orang yang kita rasa mulia. Engkau apa tahu? Hang apa tahu? Hang kenal dia? Ini wali Allah. Kan? Langgar semua. Hanya atas nama wali Allah langgar. Tak perlu ada lagi garisan merah. Yang penting jangan kata dia Tuhan. Dah, tu saja. Halus lain dia, jangan kata Tuhan. Bukankah kita diajar melihat kepada hakikat sesuatu, bukan kepada nama dia? You can call something as a slave of God, tapi you can treat it as a God. Betul tak? Kamu boleh kata benda ni bukan Tuhan, tapi kamu melayan dia macam Tuhan. Nama saja yang tinggal, bukan Tuhan. Apa Abdul Karim Al-Jili kata? Wahwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu huwal wali. Allah adalah wali, dan dialah yang menghidupkan, yang mematikan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia kata merujuk kepada wali insan kamil, wali kutub. So macam mana nak syirikkan Allah? Dah syirikkan pun. Dah syirikkan pun dengan teori wali kutub ni. Saya minta lah asatizah kita berhentilah duk pertahan benda ni. Bimbanglah sikit dengan keimanan awak. Tak bimbang ke? Jangan hanya kerana nak pertahan awak punya aliran. Oh, malu ni, takkan nak kena terima Wahabi kritik kita. Kita kena lawan Wahabi. Aduh. Tak bimbang ke tentang keimanan masing-masing? Duk pertahan, duk debate, muzakarah, defend lagi. Tak bimbang ke dengan akidah sendiri? Kita yang dengar ni seriau tengok dia orang pertahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Itu dekat Yaman. So kita ambil tarikat Naqsyabandiyah juga.